Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi video ni, Bismillahirrahmanirrahim. Video ni kita nak kongsi sikit tentang bagaimana nak meroketkan jualan dengan kita merekodkan jualan. Alright. So first kali kita nak ucapkan terima kasih kepada semua kita punya mentor-mentor hebat. Tanpalah mereka semua tak adalah kita di sini. Dan susah cepis semua ilmu-ilmu yang kita kongsi ni adalah daripada ilmu-ilmu daripada mereka semua. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua mentor hebat upline kita. Okay. Sebelum kita nak mulakan, saya nak kongsi sikit tentang satu kitab lah, iaitu bernama Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, iaitu satu himpunan hadis, kitab hadis yang mengumpulkan berkenaan dengan keistimewaan Rasulullah ataupun kesempurnaan Rasulullah SAW, yang mana dalam satu hadis tu, dalam hadis nombor 111 mencerita tentang As-Sa'ib Ibn Yazid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yawma Uhudin dir'an qad zahara bainahuma. Jadi hadis ni bercerita tentang Rasulullah memakai baju besi. Okey, tapi apa pengajaran dari sini? Kan? Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW ni kita kenal lah dengan seorang manusia yang terpilih, yang Allah Ta'ala jaga, yang mana beliau sekiranya baginda SAW meminta doa lah kan, okay, untuk nak menewaskan musuh kan, Allah Subhanahu Wa Taala boleh tewaskan tanpa pun beliau pergi ke perang. Tetapi beliau pergi ke peperangan, dan bila pergi peperangan tu pula dia memakai baju besi. So apa masuk ke sini? Walaupun Rasulullah boleh minta doa lah supaya walaupun beliau pergi ke perang, tapi tak pakai baju besi pun boleh, beliau ni tidak cedera apa-apa. Tapi beliau baginda masih juga memilih untuk nak pakai baju besi, dan bukan satu baju besi tapi dua baju besi. Jadi ini nak mengajar kita lah, umat Islam semua, kita semualah, iaitu mengambil asbab. Okay, mengambil asbab. So ambil sebab ataupun berusaha sesuatu kan, ketika nak melaksanakan lah apa-apa dengan berusaha, bukan semata-mata berdoa, adalah satu tunjuk ajar yang diajarkan dalam Islam lah. Okay. So dalam kes ni Rasulullah mengajar kita untuk ambil sebab. Ambil apa? Ambil asbab. Kenapa dua baju? Kenapa tak satu baju je? Okay, sebab apa? Sebab asbabnya kalau pakai dua baju lagi terlindung daripada satu baju. So soalannya sekarang ni, kalau kita tadi Rasulullah nak ajar kalau anda nak pergi perang, ambil asbab ni pakai baju besi. Soalannya sekarang ni, kalau anda nak buat bisnes MW, jadi jalan manalah yang anda nak ambil itu sebab kan, sebab tadi supaya anda berjaya dalam bisnes MW. Itu jalan-jalan daripada upline mentor kita yang semua yang mereka dah berjalan dalam bisnes MW ni. So itulah jalan yang patut kita ambil kan, jalan-jalan mereka yang dah berjaya. Jadi walaupun kita buat berniaga, jangan sekadar buat berniaga saja kan, kena buat berniaga ikut cara orang yang berjaya buat, kerana itulah menunjukkan anda ni mengambil asbab dalam melaksanakan sesuatu agar anda berjaya. Jadi salah satu asbab ni yang saya nak kongsi kat sini adalah bagaimana anda boleh merekod jualan. Jadi ini contoh borang rekod jualan yang saya buat kan. Tengok minggu pertama, kedua, ketiga, empat, lima kan. Ada 5 minggu dan setiap hari kita catatkan apa yang kita buat lah. Okay. Dalam contoh ini anda kongsikan period noza, betul? Dan anda targetkan 4 orang pembeli, dan anda target untuk kongsi pada 40 orang. Jadi anda tandakan setiap hari berapa orang yang anda share, anda kongsi, anda tandakan. Anda kongsikan total berapa orang yang anda kongsi ini dan berapa hasil yang anda dapat. Okay. Dan berapa point lah, dan jumlah sponsor. Okay. So apa manfaat dia nak rekod jualan ni? Jadi ada banyak manfaat. Salah satunya adalah manfaat dia adalah tenang. Okay, tenang. So apa yang anda dapat daripada tenang ni? Maksudnya apa maksudnya? Kan? Contoh kan. So anda kongsi biosi contoh. Okay, anda target 40 orang nak kongsi, anda target 4 orang pembeli. Okay. So anda kongsi setiap minggu tu, anda kongsi je setiap hari. Okay. Dan anda akan dapati anda dah kongsi kat 37 orang, dan 5 orang yang close lah, yang setuju untuk membeli, dan tapi seorang saja yang dah bayar duit untuk beli. So bila anda buat rekod ni, anda akan jadi lebih tenang. Kenapa? Sebab bila kita rekod, kita tahu kan yang
jika kita tahu yang setiap 37 orang yang baru tadi, orang baru yang kita kongsi, kan kita akan dapat 5 orang yang membeli. Maka kalau kita kongsi 10 orang, kalau kita nak kongsi, kalau kita nak dapatkan 10 orang membeli, maka janganlah berhenti selepas anda kongsi 37 orang. Ini tentang matlamat apa yang anda boleh dapat. Dalam masa yang sama pun anda jadi lebih tenang apa? Kalau anda tahu anda nak dapatkan 5 orang pembeli, kan? Tapi anda baru kongsi 20 orang. Jadi janganlah rasa serabut, janganlah rasa pening kepala, kan? Anda bertenang saja. Sebab apa? Sebab anda tahu, kan, yang asbabnya setiap 37 orang akan ada 5 orang pembeli. Itulah manfaat bila kita buat rekod dalam jualan. Okey, tenang. So kita kena ingatlah matlamat ilmu tu sendiri, kan, iaitu ada 3. Sama ada membantu kukuhkan fikiran, kan, meningkatkan tingkat tindakan kita dan mengukuhkan emosi. Okey, yang tu matlamat lah dalam mana-mana ilmu. Jadi begitu juga dengan ilmu rekod ni. Bila anda buat rekod, apa yang anda dapat? Anda dapat ketenangan dalam hati ketika anda nak berkongsi dengan orang lain. Yang kedua, manfaat dia adalah kita dapat tambah baik. Tambah baik yang macam mana? Contoh anda kongsi tadi, BioC tadi, kan, yang bawah ni STP tu. Ada STP 20 orang, anda target STP 20 orang, 5 orang join. Dan anda ada STP 40 orang gitu. Okey, tapi 3 orang join. Tapi bulan hadapan, ni bulan November, bulan Disember, anda buat yang sama, okey, kongsi BioC tadi 70 orang, kan. Tapi 5 orang je yang membeli. Yang STP pula ada STP 60 orang, 3 orang yang beli. Okey. Sedangkan bulan lepas lah, bulan November, anda STP 40 orang, 3 orang join. Tapi bulan Disember anda STP 60 orang, 3 orang je join. Jadi ada sedikit something lah kat situ. Iaitu kan, yang bulan Disember ni anda kena buat lagi banyak untuk dapatkan hasil 3 orang yang sama. Jadi daripada sini kita boleh tahulah, kan, mesti ada something wrong lah dalam 60 orang yang kita STP ni, ataupun 70 orang yang kita kongsi tentang BioC ni. Jadi kalau setiap orang 37 orang anda kongsi pada bulan November, tapi bila masuk bulan Disember, kena setiap 70 orang baru dapat 5 closing tadi. Maka ketahuilah ada apa yang kena berubah ataupun cara yang perlu berubah. Jadi sudut tambah baik yang boleh kita tambah baiknya adalah, sudut pertama adalah senarai nama, kedua hubung dan ajak, dan ketiga STP, closing dan juga follow up susulan. Okey. Jadi di sudut pertamanya, di sudut senarai nama macam mana maksudnya, kan? Ada tahap macam tu, kita kena lihat tahap keperluan. Bagaimana orang tu inginkan tentang produk yang kita nak kongsikan. Yang kedua adalah tahap kemampuan. Bagaimana pula sudut kemampuan, kewangan dia nak beli ketika itu. Yang ketiga adalah tahap positif. Macam mana dengan reaksi dengan orang tu, ataupun bagaimana keadaan orang tu sendiri, adakah mereka positif atau tidak. Jadi daripada kita melihat lebih dalam sikit tentang senarai nama ni, kan, dari situlah kita dapat kenal baik, tambah baiklah tuan. Rupanya kita berkongsi pada orang yang tahap keperluan yang lemah. Jadi kita bukan sekadar kena tambah bilangan, tapi kita kena tambah bilangan yang sesuai dengan tahap keperluan yang tertentu. Contohnya sudut kedua adalah hubung dan ajak ataupun form. Jadi mungkin kita boleh lihatlah daripada 70 orang yang kita kongsi tu, kita kongsi produk semua okey, tapi cara kita merapat hubungan dengan dia tidak natural. Contoh kita banyak bertanya soalan secara berterusan, kan. Jadi orang nampak kita macam ni, macam soal siasat itu. Okey. Begitu juga dengan kenal lebih rapat. Kita banyak kita terus masuk pada cerita pasal produk. Kita tak cuba untuk nak lebih rapat dengan dia, cuba untuk lebih tahu tentang keadaan dia. Betul. And then kenal pasti keperluan. Kita tidak cuba nak ambil tahu, kan, kenapa dia perlukan produk ni. Kita just assume dia apa yang dia tahu, kita kongsi produk terus. Sudut tiga pula adalah sudut STP. Betul. Okay, jadi ada tak kita hubung kaitkan nilai dengan manfaat yang dia nak capai. Jadi ada tak sentuh hot button dia, kan, apa yang dia sebenarnya yang dia sebablah utama yang dia boleh dapatkan barang tu. Begitu juga ada tak kongsikan gambar, video, testimoni. Daripada sini kita tahulah, punya kita memang dah membentang produk, memang dah banyak, bentang produk, bentang plan dah banyak, tapi kita tidak menggunakan, kita ada sudut lah yang tambah baik. Itu anda kena bincang dengan apply masing-masing. Sebab closing macam mana? Terlalu awal,
Kan kongsi terus nak closing contoh. Ataupun usaha lebih dari satu kali. Dia usaha sharing terus nak closing. Bila orang tu dah berhenti, dia cakap nanti dulu, anda terus berhenti, give up. Jadi anda tak usaha lebih satu kali kan, dan tak cuba cara yang pelbagai. Jadi ni sudut yang anda tambah baik. Kalau follow up macam mana? Kan tempoh masa. Ada tak follow up selepas tu? Ya memang kongsi banyak dah 70 orang, tapi daripada 70 orang tu berapa orang yang kita follow up balik. So daripada situ kita boleh tahulah, oh yang ni yang kita kena baiki. Alright. So manfaat ketiga daripada rekod jualan ni adalah kita boleh tahu kekuatan kita. Contoh. Okay. Ada BioC tadi, 37 orang ada kongsi, dapat close 5 orang. STP 40 orang, 3 orang join. Okay. Tapi ada kongsi set balancing contoh. Kan, high rating artistry punya. Ada kongsi 40 orang, 20 orang yang close contoh. Jadi daripada sini lah. Kan, anda tengok bulan depan pula, set balancing tadi, anda kongsi 40 orang, 25 orang pula close. Yang BioC tadi 70 orang, 5 orang close. Jadi daripada sini anda boleh tahulah, oh kan, bila anda kongsi 40 orang untuk artistry, anda boleh dapat 25 orang yang close berbanding BioC yang 70 orang, 5 orang je membeli. Maka anda tahulah yang anda ada kekuatan lebih pada artistry berbanding industri lain. Jadi bila kita tahu tahap kekuatan kita dan kelemahan kita, maka kita boleh cuba untuk nak kawal kelemahan, atasi kelemahan tadi dan tumpu untuk kekuatan kemahiran. So kekuatan anda tu anda kongsi pada ahli kumpulan. Alright. Dan manfaat rekod yang keempat adalah kadar kejayaan. Jadi daripada kita rekod jualan, sebenarnya kita boleh tahulah kan kita punya kadar kejayaan. So sama juga macam tadi kan, kita ada 5 sudut tambah baik tadi. Cuma 5 sudut tambah baik ni kita boleh nilai balik lah kan. Boleh nilai balik. Bila kita record kita boleh nilai balik. Oh, contohnya di sudut senarai nama. Oh, kita tahu di prospek yang targeted kan 70% membeli berbanding random reply. Orang yang kita post kat WhatsApp status tiba-tiba reply. 30% je yang beli. Yang 70% sebenarnya yang kita betul-betul targeted dia untuk nak beli. Contoh form 2 hari lebih. Form yang 2 hari. Anda form dia 2 hari. Lebih 80%. Ini fakta yang saya ada kan. Cuma saya nak ceritakan. Saya nak ceritanya. Okay. Bagaimana rekod tu boleh membantu anda dapatkan fakta-fakta ni. Okay. Sharing guna gambar, testimoni kan. Lebih 70%. Closing berbanding 20%. Prospek beli selepas 2 kali follow up 80%. Jadi kalau anda tahu yang prospek yang banyak membelinya adalah lepas 2 kali follow up berbanding 1 kali. So anda kena follow up 2 kali lah. Kalau anda lebih, anda follow up kali keempat tu. Anda punya pengalaman, anda follow up 4 kali kat dia memang orang yang terpaksa follow up 4 kali, yang membeli ni biasa 20% saja. Jadi anda tahulah, anda kena cari orang yang banyak, dan orang yang banyak tu adalah orang yang 2 kali follow up. Baru dia beli. Alright. So yang ni kita tak cerita tentang, oh kita follow up dia kena follow up 10 kali ke baru dia beli. Kita tak cerita pasal tu. Kita nak cerita tentang kita nak tingkatkan keberkesanan efisiensi kepada bulan tersebut. Jadi dalam tempoh sebulan kan, kita takkanlah kita nak follow up 10 kali orang tu. Follow up 10 kali ni biasanya lepas 2 tahun, lepas tahun ke dan sebagainya kan. Jadi yang ni kita nak cerita tentang efisiensi pada bulan tersebut sahaja. Okey. So kita tahu okey, dalam semasa sebulan kalau kita kongsi, kita follow up 2 kali, biasanya ramai orang yang membeli selepas follow up 2 kali. Jadi anda tahulah, oh kena follow up 2 kali gitu. Yang kelima, manfaat kelima adalah nilai pembentangan. Nilai pembentangan ni macam mana? Anda boleh tahulah berapa nilai bila anda berkongsi. Contoh dalam kes tadi, RTC set balancing kan, skin nutrition. Setiap 40 orang, 5 orang membeli. Jadi set balancing ni harga dia RM400. Dan kalau 5 orang beli, maksudnya RM2,000 lah anda punya sale tu. Okay? Dan RM2,000 ni anda bahagi dengan 40 orang yang anda kongsi. Jadi dapatlah RM50. Maksudnya apa maksudnya? Kan seolah-olah lah anda dapat RM50 pada setiap orang yang anda kongsi. Tu maksud dia. Okey, inilah maksud nilai pembentangan. Okey. So bila kita tahu nilai pembentangan kita setiap kali kita kongsi dapat RM50 ni, kita semangatlah sikit kita nak kongsikan. Okey, dan kalau kita nak create untung setiap set balancing ni, untung dia RM80 kan, dan RM80 bagi 400, maksudnya apa? Maksudnya 20% daripada harga asal dia kan. Jadi kita tahulah 50% ni daripada 200, maksudnya RM50 tadi yang kita setiap orang yang kita kongsi tu seolah-olah macam dapat RM50, yang sebenarnya yang RM50 tadi kan, kalau kita kali dengan 20% lah daripada kadar persen keuntungan untung runcit tadi, maka kita dapat RM10. Jadi kalau kita nak bahagi pula di sudut untung runcit, maka kita tahu kan setiap orang yang kita kongsi
ibarat macam anda dah untung dapat RM10. Jadi janganlah kita bila kita dah record, kita dapat tahu kan, kita dah record, kita dapat rasa lagi semangat. Sebab kita tengok setiap kali kita kongsi ni dapat tambah kan. Seolah-olah macam kita dapatlah duit bila kita kongsi. Okey. Jadi itu sajalah kongsian untuk ni. Yang ni adalah buku-buku yang anda boleh cari dalam buku e-book kita. Banyak e-book buku pasal jualan dan sebagainya. Okey. Jadi jomlah kita mula merekod. Okey, be a better you. Okey, TQG Vision, sama-sama kita mencapai TQG Vision 2025, 100 diamond, 30 founders diamond dan 5 FC.